Seterusnya tabayun, iaitulah saham si mati yang kedua, dan asal masalah yang kedua ini angkanya tidak sama dan tidak bersekutu dia di dalam mana-mana nombor yang lain. Jadi sebagai contoh, seperti tadi, seorang perempuan mati meninggalkan suami, ibu dan juga bapa saudara kandung. Seperti yang telah dijelaskan, suami mendapat 1/2, ibu 1/3, bapa saudara kandung mendapat asabah dalam masalah ini. Asal masalah 6, 1/2 daripada 6, 3, 1/3, 2 dan asabah 1 bahagian. Kemudian suami yang menjadi waris kepada si mati yang pertama telah meninggal dunia dan meninggalkan, di sini akan berlaku masalah yang kedua, meninggalkan waris-warisnya, iaitulah 1 orang anak perempuan dan 5 orang saudara lelaki kandung. Jadi kita selesaikan dulu bahagian waris si mati yang kedua. Anak perempuan akan mendapat 1/2 bahagian daripada harta pusaka, manakala 5 orang saudara lelaki kandung akan mendapat asabah. Asal masalah daripada 2, anak perempuan akan mendapat 1 dan 5 orang saudara lelaki kandung ini mendapat 1 bahagian. Jadi di sini kita perlu tasheh. Tasheh masalah kerana saham yang diperolehi oleh 5 orang saudara lelaki kandung tidak boleh dibahagikan dengan bilangan mereka seramai 5 orang. Jadi dalam masalah ini, asal masalah perlu kita kalikan dengan 5. Tashehnya asal masalah baru menjadi 10. Bermakna anak perempuan akan mendapat 5 bahagian dan juga 5 orang saudara lelaki kandung mendapat 5 bahagian, dan di sini bolehlah saham ini dibahagikan kepada bilangan saudara lelaki kandung. Seterusnya, seperti biasa, kita akan melihat angka asal masalah yang kedua dengan saham si mati yang kedua, iaitulah suami. Dan di sini angka 3 dan 10 adalah tabayun. Bermakna angka ini angka 3 tidak boleh didarabkan dengan satu angka yang lain untuk menghasilkan nombor 10 yang kita namakan sebagai tawafuk, dan tidak ada nombor yang terkecil yang boleh dibahagikan supaya boleh dikali, iaitulah kita namakan tadakhul. Jadi justru itu tidak ada kaedah yang lain. Kita perlu kalikan 3 ini dengan asal masalah, angka pada asal masalah iaitulah 10. Jadi kita meletakkan pengkalinya kepada asal masalah yang pertama ialah 10, dan barulah akan menghasilkan satu jamiah. 6 kali 10 nilainya 60. Kemudian untuk menjelaskan kepada anak-anak, kita akan kalikan dahulu saham yang dimiliki oleh suami ini yang telah pun mati, tetapi kita cuma melihat nombor yang baru ini boleh ataupun tidak dibahagikan dengan 10 ataupun saham-saham yang dimiliki oleh waris si mati yang kedua. Jadi 3 kali 10 30, 2 kali 10 20, 1 kali 10 10. Jadi jumlah saham waris-waris ini sama dengan asal masalah. Dan kita lihat angka 30 ini dengan jumlah saham waris yang kedua boleh dibahagikan. 30 kalau bahagi dengan 10 adalah 3. Jadi kita letakkan pengkali kepada masalah yang kedua ialah 3. Baik. Jadi sekarang barulah kita akan senaraikan jamiahnya dengan bahagian-bahagian semua waris.
sama ada waris kepada si mati yang pertama atau waris kepada si mati yang kedua. Jadi suami tidak mendapatlah apa-apa harta kerana walaupun dia mewarisi daripada si mati yang pertama, tetapi selepas itu suami ini telah meninggal dunia. Manakala ibu hanya mewarisi daripada masalah yang pertama dan bukan waris kepada si mati yang kedua kerana beliau hanyalah ibu mertua di dalam masalah yang kedua, bukan waris. Bermakna ibu bahagiannya hanyalah dikalikan untuk masalah yang pertama 2 kali 10, 20. Manakala bapa saudara kandung juga seperti ibu statusnya hanya mewarisi daripada si mati yang pertama 1 kali 10, 10 dan tidak mewarisi daripada si mati yang kedua kerana tidak ada hubungan secara langsung ataupun hubungan yang boleh menyebabkan perwarisan di antara beliau dengan si mati yang kedua. Manakala anak perempuan hanya mewarisi daripada si mati yang kedua sahaja, mendapat 5 bahagian dikalikan dengan 3 iaitulah 15. Manakala 5 orang saudara lelaki kandung kepada si mati yang kedua mendapat 5 bahagian kalikan dengan 3 juga 15 dan kalau kita lihat 5 orang dengan 15 bahagian ini boleh dibahagikan, setiap orang akan mendapat 3 bahagian, maka kita tidak perlu lagi tasih kepada masalah bilangan saudara lelaki kandung. Jadi beginilah hasil munasakhatnya. Asal masalah keseluruhan kepada kedua-dua masalah ini, kepada kematian berlapis ini ialah 60. Waris yang mewarisi si mati pertama atau si mati yang kedua, ibu kepada si mati yang pertama mendapat 20 daripada 60, bapa saudara kandung mendapat 10 daripada 60, anak perempuan si mati yang kedua mendapat 15/60 dan 5 orang saudara lelaki kandung si mati yang kedua mendapat 15. Dan oleh kerana bilangan mereka 5 orang, 15 dibahagikan dengan 5, setiap seorang akan mendapat 3 bahagian. Baik, jadi begitulah secara ringkas bagaimana kaedah pengiraan dengan terperinci kematian berlapis ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-munasakhat. Di sini ada beberapa masalah lain yang mana dipaparkan supaya anak-anak pelajar boleh membuat latihan sendiri, cuba buat latihan sendiri walaupun di sini sudah ada jawapan tetapi tidak diterangkanlah seperti mana yang diterangkan sebentar tadi. Dalam masalah ini adalah masalah muwafaqah, masalah muwafaqah ataupun tawafuk. Si mati meninggalkan 2 orang isteri, seorang anak perempuan dan seorang saudara lelaki kandung. Kemudian sebelum harta masalah pertama ini kita bahagikan, dan harta dibahagikan kepada waris ini, anak perempuan kepada si mati yang pertama telah meninggal dunia dan meninggalkan waris-warisnya yang lain. Waris yang tidak termasuk dalam senarai waris yang pertama ialah suami kepada anak perempuan ini dan juga anak lelaki. Manakala 2 orang isteri ini, salah seorangnya ialah ibu. Jadi isteri yang pertama ini bukan ibu kepada si mati yang kedua. Ibu kandungnya ialah isteri yang kedua. Manakala saudara kandung, saudara kandung kepada si mati yang pertama di sini ialah bapa saudara, bapa saudara kandung kepada anak ini. Tetapi tidak
dimasukkannya sebagai waris kerana si mati telah meninggalkan anak lelaki, jadi ianya terdinding. Jadi bolehlah anak-anak cuba selesaikan masalah ini menurut kaedah munasakhat. Dan seterusnya, misal yang lain, ini adalah misal untuk tabayun. Misal untuk tabayun dalam masalah yang pertama, si mati meninggalkan 2 orang isteri juga, 2 orang isteri, kemudian seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan kandung. Sebelum harta dibahagikan kepada waris-waris si mati yang pertama, salah seorang daripada waris ini telah meninggal dunia, iaitulah saudara perempuan kandung, dan meninggalkan suami dan juga anak lelaki. Ini adalah contoh kepada penyelesaian munasakhat kematian berlapis yang lebih rumit. Untuk sebagai contoh saja kepada anak-anak, di mana terdapat 4 kematian. Si mati yang pertama meninggalkan isteri, seorang anak perempuan dan 9 orang anak lelaki. Okey. Sebelum harta dibahagikan, salah seorang daripada anak lelakinya meninggal dunia, kemudian meninggalkan pula isteri. Selain daripada waris-warisnya sendiri, ada pula isteri, 3 anak perempuan dan 2 orang anak lelaki. Dan selepas itu, saudara yang berikutnya pula meninggal dunia dan meninggalkan warisnya pula, iaitulah isteri, 3 orang anak perempuan. Dan selepas itu mati pula anak perempuan dan meninggalkan warisnya, iaitulah suami, anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Jadi berlaku 4 kematian. Si mati yang pertama, si mati yang kedua, si mati yang ketiga dan juga si mati yang keempat. Ini hanyalah sekadar contoh dan bagaimana kaedah pengiraan munasakhat kepada kematian berlapis ini. Jadi setakat itulah saja dahulu untuk penjelasan secara ringkas tentang bagaimana kaedah pengiraan kematian berlapis ataupun munasakhat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keberkatan kepada kita dan juga membuka hati kita di dalam menuntut ilmu dan juga memahami segala penjelasan yang telah pun diajar kepada kita, diturunkan kepada kita daripada para ulama yang terdahulu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kita akhiri sesi pertemuan ini dengan lafaz yang mulia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.